Formula untuk menjadi seorang MDRT. Di sini saya ingin kongsikan 5 tips bagaimana menjadi MDRT. Hai, saya Faris daripada Bicara Saifa. Welcome to my channel. Ramai orang bertanya, bagaimanakah formula untuk menjadi seorang MDRT? Pertama, kita kena tahu dahulu, apa itu MDRT? MDRT ini dikenali sebagai Million Dollar Round Table, iaitu 6% antara mereka yang berjaya meraih gelaran MDRT yang terbaik dalam industri perniagaan di dunia, ya. Perniagaan insurance, financial services. Okey, di sini saya ingin kongsikan 5 tips bagaimana untuk menjadi seorang MDRT. Tips yang pertama adalah It's not what you know, it's who you know that matters. Jadi dalam masyarakat kita, kan, ramai orang kata saya tahu macam-macam dah ni, bagaimana saya tak boleh menjadi seorang MDRT? Yang pertama sekali adalah siapa yang anda kenali yang ada wang, iaitu millionaire, billionaire, tokoh perniagaan dan tokoh-tokoh yang berjaya di luar sana yang anda kenali, yang ada duit lah basically. Kalau tak ada duit, macam mana dia nak invest dengan kita, betul tak? Jadi it's not what we know, it's who we know that matters the most. Kalau kita tak ada, jadi kita kena cari jalan bagaimana kita ingin dikelilingi oleh golongan-golongan orang kaya supaya kita boleh berinteraksi dengan mereka. Jadi bagaimana? Sebagai contoh, kalau anda seorang golfer, jadi be a golfer di mana ramai orang yang banyak buat business dealing di padang-padang golf, ataupun anda suka berminat dalam bidang NGO. Jadi berada dalam bidang NGO di mana terdapat banyak orang-orang yang kaya berjaya yang suka membuat charity ataupun saudara mara. Identify, kenali siapa antara mereka yang berduit, supaya apabila anda kenali siapa yang berduit ini, jadi anda boleh shortlist bagaimana anda boleh approach dengan mereka untuk sharing dengan mereka perkara-perkara yang boleh jadi manfaat pada mereka. Jadi tips yang pertama, it's not what you know, it's who you know that matters. Tips nombor 1. Tips yang kedua adalah building trust. Jadi kita kena ingat, bila kita deal dengan orang-orang yang kaya dan berjaya, mereka ini tidak mempunyai keperluan atau kehendak. Sebab kenapa? Sebab mereka dah kaya. Jadi kenapa mereka harus belajar dengan kita bagaimana nak buat duit? Jadi antara sebab utama mereka akan ada dealing dengan kita adalah mereka percaya pada kita, di mana kita boleh menyenangkan hidup mereka. Perkara yang kedua yang kita perlu lakukan adalah bagaimana untuk memelihara hubungannya yang baik dengan orang-orang yang kaya dan berjaya. Tips yang ketiga adalah kita mesti mengetahui apakah masalah, big problem, big solution. Umpama seperti masalah sekarang adalah COVID-19. Rata-rata orang sudah tahu bahawa sekarang masalah COVID-19 adalah masalah dunia. Jadi apabila masalah itu sangatlah besar, solution dia adalah lebih besar, iaitu kita perlu memvaksin seluruh penduduk dunia, di mana itu menelan belanja-belanja yang berbilion. The bigger the problem, the bigger the solution. Persoalannya, adakah anda mengetahui apa masalah atau permasalahan orang-orang yang kaya dan berjaya? Sebagai contoh, seorang ahli perniagaan, katakanlah apabila seseorang itu meninggal dunia, pernah tak anda terfikir bagaimana isteri, anak-anak sudah taken care lah sebab kaya berjaya, tapi bagaimana business continuation, keberterusan perniagaan itu, di mana siapa yang akan bayar gaji pekerja, siapa yang akan teruskan perjalanan perniagaan dan teruskan perbelanjaan untuk membeli barang-barang perniagaan. Adakah itu satu masalah untuk anda?
Dan di manakah nilai tunai yang ingin diambil apabila semua akaun telah menjadi beku. Dan keempat, minimum effort, maximum result. Di sini orang kata untuk menjadi kaya dan berjaya dalam industri financial services ataupun dari segi insurans atau takaful, kita harus kerja kuat. Betul. Tapi untuk menjadi seorang MDRT perlu ada tips keempat ini, iaitu minimum effort, maximum result. Umpama bila kita pergi menangkap ikan, kalau kita memancing, kita tangkap satu ikan, satu pancing, satu ikan. Tapi bayangkan kalau kita pergi menjala, satu jala kita dapat 100 ikan. Kalau kita memancing di tepi sungai, kita dapat ikan kecil. Kalau kita menjala di tengah lautan, kita akan mendapat ikan besar. Dan kalau kita bekerja secara berkumpulan, kita akan menangkap ikan yang lebih besar. Umpama contohnya bluefin tuna, di mana kita memerlukan satu grup orang untuk merancang bagaimana untuk menangkap ikan tersebut. Jadi kena ada strategi, bukan sekadar work hard, tapi kena work smart. Minimum effort but maximum result. Dan tips yang kelima adalah dalam apa-apa perniagaan sekalipun, kita harus mempunyai luck ataupun keberuntungan. Luck. Orang kata luck ni maksud dia macam pergi berjudi ke, cabut nombor ekor terus dapat nombor jadi kaya raya. Bukan. Maksud di sini luck adalah preparation mixed with opportunity. Jadi everyday kita kena mendalami ilmu untuk menjadi yang terbaik, day in day out. Kalau sehari kita dapat ilmu yang baru, 365 hari kita akan dapat 365 ilmu baru. Di mana apabila kita ada satu peluang untuk berjumpa dengan seseorang yang kaya dan berjaya, kita dah fully prepared dengan apa yang kita boleh bentangkan. Bayangkan kalau ada seorang billionaire sekarang di depan anda, apa yang akan anda share dengan dia yang boleh memberi manfaat pada billionaire tersebut? Adakah anda mempunyai jawapan? Jika ya, anda telah bersedia untuk menjadi seorang MDRT atau lebih tinggi COT atau TOT. Jadi saya ingin mengucapkan selamat maju jaya. Semoga berhasil 5 tips ini membantu anda mendapat gelaran MDRT pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Itu sahaja dari saya, Nick Faris, dari Bicara Saifa. Sila like, komen, subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.